Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin sekalian. Segala puji terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersua pada forum pada hari ini untuk berdiskusi tentang topik yang akan dibincangkan sebentar lagi. Oleh itu, sebelum memulakan perbincangan ini, saya ingin memperkenalkan diri saya, Nur Syazmini Salsabila binti Husairi, dan saya ingin memperkenalkan para ahli panel yang sudi meluangkan masa dengan kita pada hari ini, iaitu ahli panel yang pertama, Muhammad Aizat Hakimi bin Jamal Ahir yang merupakan pakar sejarah. Ahli panel yang kedua, Muhammad Aiman bin Abdul Aziz yang merupakan wakil Malaysia ke Afghanistan. Dan ahli panel ketiga, Nur Syafiqah binti Muhammad Firdaus yang merupakan pakar dalam penyelidikan sains sosial. Tanpa melengahkan masa lagi, topik yang akan kami bincangkan pada hari ini ialah perbalahan antara Afghanistan dengan Amerika Syarikat. Secara umumnya, Amerika Syarikat telah melakukan peperangan di Afghanistan untuk menggulingkan Taliban dan menangkap Osama bin Laden, dan Perikatan Utara Afghanistan pula telah menyediakan tentera dengan dibantu oleh Amerika Syarikat dan beberapa buah negara NATO. Kelompok Taliban meluaskan kuasa. Hidup rakyat tidaklah aman. Usahlah kita membazir masa. Marilah teruskan ke perbincangan. Jadi saya menjemput ahli panel yang pertama, Muhammad Aizat Hakimi, untuk menerangkan pengenalan isu ini dan juga kronologi peristiwa peperangan tersebut. Dipersilakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aizat Hakimi bin Jamal Ahir. Nombor matrik di 203-12849. Dan saya satu. Okey. Hari ini saya nak ceritakan pasal Afghanistan. Okey, so apakah Afghanistan tu? Okey, so kita tengok penjelasan dia. Afghanistan merupakan negara dikelilingi daratan yang terletak di dalam asas selatan dan asas tengah. Ia mempunyai penduduk kira-kira 31 juta orang, menjadikan negara kepulauan yang paling ramai penduduk di dunia. Afghanistan ni dia bersepadan dengan Pakistan di selatan dan timur, Iran di barat, Turkmenistan, Uzbekistan dan Tajikistan di utara, dan China di timur laut jauh. Sarung wilayahnya 652,000 km, menjadikan negara ke-40 terbesar di dunia. Okay. Sejarah politik negara moden Afghanistan ni bermula dengan dinasti Hotak dan Durrani pada abad ke-18. So pada abad ke-19 Afghanistan menjadi negeri pendapat dalam permainan besar antara British India dan Empire Rusia. Berurutan pada tahun 1919, Perang Anglo-Afghan, Raja Amanullah dan Raja Muhammad Zahir Shah cuba untuk memodelkan negara. Satu siri rampasan Konsil pada tahun 1970 diikuti dengan pencerobohan Soviet dan siri perang saudara yang menandakan keroyokan negara itu. Okay, Perang Afghanistan dimulai pada Oktober 2001 sehinggalah hari ini. So setelah serangan WTC 11 September, Amerika Syarikat memulai kempennya, iaitu perang melawan terorisme mereka di Afghanistan dengan tujuan menggulingkan kekuasaan Taliban yang dituduh melindungi Al-Qaeda serta menangkap Osama bin Laden. Pasukan utara Afghanistan menyediakan majoriti pasukan dengan dukungan dari Amerika Syarikat dan negara NATO, iaitu British, Perancis, Belanda dan Australia. Nama kod yang diberikan oleh Amerika Syarikat untuk konflik ini adalah Operasi Kebebasan Abadi, ataupun dalam bahasa Inggerisnya Operation Enduring Freedom, iaitu pada tahun 2001 hingga 2014, dan dia ubah nama tu jadi Operation Freedom Sentinel pada tahun 2015 sampailah sekarang. Okey, sekarang ni kita tengok kepada kronologi.
Okey, peperangan yang berlaku di Afghanistan sudah pun lama berlaku sejak Perang Soviet pada tahun 1979 hinggalah 1989 atas nama untuk melindungi orang komunis, yang di mana ketua komunis pada masa itu ialah Hafizullah Amin dan menolongnya Nur Muhammad Taraki, yang mana Nur Muhammad Taraki ini dibunuh oleh Hafizullah Amin. Dan disebabkan itu, Soviet pun merasakan Hafizullah Amin ini adalah satu ancaman. Oleh itu, Soviet pun membuat rancangan untuk membunuh Hafizullah Amin dalam senyap yang diberikan nama Operation Storm 333. Dari 1979 hingga 1949, waktu ini Soviet berkuasa ke atas Afghanistan, akan tetapi masyarakat di Afghanistan pada masa itu tetap berpegang teguh di atas nama Mujahidin. Pada waktu itu, US dan China mula memberi bantuan tapi tidak secara terus kepada Mujahidin atau Afghanistan. Mereka menggunakan Pakistan ini sebagai orang tengah. Pada tahun 1949, kumpulan Soviet mula berundur dari Afghanistan kerana telah banyak menghabiskan kos dan akhirnya konflik ini menjadi sia-sia. Perang Soviet Afghanistan sering disamakan dengan Perang Vietnam dan Amerika Syarikat, sehinggalah pada tahun 1992 Burhanuddin Rabbani, beliau ialah pengasas kepada penubuhan Jamiat Islami. Pada masa ini, bangsa Pashtun tidak berpuas hati kerana mereka bangsa yang paling ramai di Afghanistan, dan mereka mengatakan bahawa sepatutnya bangsa mereka yang perlu menjadikan presiden, bukan daripada bangsa Tajik. Mereka mengharapkan Gulbuddin Hekmatyar hanya menjadi Perdana Menteri. Pada 1994, Muhammad Umar telah mengasaskan satu gagasan yang dipanggil Taliban. Pada masa itu, ideologi Taliban berasal dari sekolah Darul Ulum Haqqaniyah, dan murid sana banyak memberi fikiran untuk menamakan Taliban dalam bahasa Pashto yang membawa maksud pelajar fajar. Ideologi Taliban ini bukan sahaja berlandaskan mazhab Hanafi, tetapi Okey, kita sambung. Pashto Wali masuk cara kehidupan tradisional masyarakat Pashtun. Ini menyebabkan Taliban sebagai satu gerakan yang radikal pada tahun 1996. Waktu ini, Taliban Deobandi telah menguasai Afghanistan secara rasmi sebanyak 85%, dan Northern Alliance telah diceburkan oleh Burhanuddin Rabbani. Mereka hanya memberi kuasa pada 15% utara Afghanistan. Taliban Deobandi ini telah menemukan Islamic Emirate Afghanistan sampai tahun 2001, dan di mana ketika itu berlakunya peristiwa kapal pejuang telah merandapkan Wall Street Center. Dan pada waktu itu, Presiden Amerika Syarikat iaitu John Washington Bush telah mengatakan Taliban will pay the price. Pada waktu itu, Amerika Syarikat menuduh Afghanistan bahawa mereka melindungi ketua Al-Qaeda iaitu Osama bin Laden, sehingga tahun 2003 pertama kalinya demokrasi dilaksanakan di Afghanistan. Dan sebabkan itu, orang yang rapat dengan US itu adalah Hamid Karzai yang menjadi presiden pada ketika itu. Sehingga tahun 2009, Obama menambahkan lagi dana sebanyak 30,000 US dollar termasuk dalam Afghanistan sehingga 2014. Pada tahun 2014 telah berlega-lega kabar angin yang mengatakan bahawa tentera US akan mengundurkan diri. Presiden George Washington Bush menuduh Osama bin Laden sebagai aktor utama penyerangan 11 September 2001. Osama bin Laden diduga disembunyikan oleh Taliban, kelompok yang menguasai Afghanistan di Afghanistan. George Washington Bush meminta Taliban untuk menyerahkan Osama bin Laden, tetapi Taliban menolak. Mereka meminta bukti-bukti yang lebih jelas
kepada Amerika Syarikat. Namun kali ini Amerika Syarikat yang menolak dan menganggap pemberdayaan Taliban itu sebagai hal yang mengulur-ngulur waktu. Kemudian pada 7 Oktober 2001 Amerika Syarikat mula operasi kebebasan abadi ataupun Operation Enduring Freedom bersama dengan Inggeris. Terima kasih kepada saudara Muhammad Izzat Hakimi atas pengenalan dan kronologi yang amat jelas dan menarik sebentar tadi. Berdasarkan penerangan panel pertama sebentar tadi, saya dapat ulaskan bahawa serangan pertama US ke Afghanistan adalah disebabkan kelompok Taliban yang diduga telah menyembunyikan Osama bin Laden kerana mereka enggan menyerahkan beliau kepada pihak US. Dan akhirnya Amerika Syarikat telah mengaku kalah dengan menarik diri sepenuhnya daripada Afghanistan pada 11 September 2021. Para hadirin sekalian, seterusnya mari kita mendengar penjelasan ahli panel kedua iaitu Muhammad Aiman tentang faktor kemunculan perbalahan dan kesan daripada perbalahan tersebut. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada saudari moderator kita iaitu saudari Syazmimi yang mana beliau amatlah baik dalam mengemudi webinar kita pada hari ini. Pertama sekali saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada hadirin sekalian yang mana sudi untuk mendengar beberapa perkongsian saya pada hari ini. Dan selepas itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur yang menyediakan program webinar ini, yang mana ini adalah salah satu usaha yang terbaik kepada masyarakat yang mana kita dapat tahu bahawa program-program seperti ini, khususnya webinar, adalah program terbaik untuk berkongsi mengenai ilmu-ilmu pengetahuan. Dan tidak terlepas juga kita bahawa pada norma baharu ini kebanyakan kita menggunakan kaedah online berbanding fizikal, dan ini amatlah baik untuk semua, khususnya pada pendapat saya. Baik, berbalik kepada persoalan saudari Syazmimi yang mana beliau menanyakan kepada saya bahawa sebab kemunculan dan kesan atau akibat daripada isu ini iaitu isu pertelingkahan di antara Afghanistan dan Amerika Syarikat. Baik, soalan yang amat baik yang diajukan kepada saya pada hari ini, yang mana kita dapat tahu bahawa Afghanistan dan Amerika Syarikat sebenarnya sudah lama bergaduh, iaitu sejak 2001 lagi, yang mana perbalahan ini sehingga menyebab tercetusnya peperangan di antara mereka berdua. Baik, sebelum itu US bukanlah musuh baru untuk Afghanistan. Tetapi sebelum itu mereka, iaitu Afghanistan, sudah mempunyai musuh sendiri, iaitu rakyat mereka sendiri, iaitu Puak Mujahidin. Mereka berlawan dengan kerajaan Afghanistan sendiri, yang mana menyebabkan kerajaan Afghanistan meminta bantuan kepada Soviet Union, itu pada 1979, yang mana kita tahu bahawa Soviet Union pada ketika itu adalah kerajaan ataupun satu kerajaan komunis yang besar pada ketika itu, dan mereka meminta bantuan kepada Soviet Union untuk berlawan dengan rakyat mereka sendiri, iaitu Puak Mujahidin, yang mana peperangan ini berlangsung dari 1979 sehingga 1989. Baik, itu adalah salah sedikit kupasan dari kisah perbalahan di Afghanistan. Berbalik kepada soalan yang mana sebab kemunculan dan kesan terhadap isu perbalahan di antara Afghanistan dan Amerika Syarikat. Baik, pada pendapat saya akan menyertakan sebab dan diikuti dengan kesan di mana daripada isu ini, kerana pada saya, bila terdapat sebab sesuatu itu berlaku, mesti ia akan mempunyai kesan dari perbuatan sebelum ini. Baik, di antara
kesan ataupun di antara sebab yang dapat saya gariskan dari pembacaan dan pengetahuan saya selama ini, saya dapat gariskan 3 sebab kenapa kemunculan isu ini berlaku. Kenapa kenapa Amerika ini bergaduh dengan Afghanistan. Baik, pertama sekali iaitu sebab dendam. Yang kedua ialah perebutan tempat. Dan ketiga itu kebangkitan Taliban. Baik, nanti saya akan terangkan lebih lanjut iaitu perebutan tempat, kebangkitan dan dendam. Baik, kita berbalik kepada sebab pertama iaitu dendam. Sebab itu mengapa Amerika Syarikat ni berperang di Afghanistan dan sebab apa ia berlangsung begitu lama? Okey, ini kerana disebabkan dendam Amerika Syarikat itu sendiri terhadap Taliban ataupun puak-puak dikatakan puak-puak teroris pengganas kepada yang dikatakan kepada mereka itu puak-puak teroris, yang mana kita tahu bahawa mereka menuduh Al-Qaeda yang melakukan serangan terhadap WTC iaitu World Trade Center iaitu peristiwa 9/11. Baik, kisah ini berlaku pada tahun 2001 yang mana Amerika Syarikat bertindak balas terhadap serangan 9/11 di New York dan Washington, di mana hampir 3,000 nyawa terbunuh. Pihak berkuasa Amerika Syarikat menuduh bahawa kumpulan tentera Islam Al-Qaeda dan pemimpinnya iaitu Osama bin Laden bertanggungjawab di atas insiden ini. Osama ketika itu berada di Afghanistan, di mana beliau berada di bawah perlindungan Taliban yang berkuasa sejak tahun 1996. Apabila Taliban enggan tak mau menyerahkan Osama kepada Amerika, iaitu Amerika Syarikat melakukan campur tangan secara ketenteraan dan menyingkirkan Taliban secara serta-merta. Malah Amerika Syarikat juga berjanji untuk menyokong demokrasi dan menghapuskan ancaman pengganas di Afghanistan. Taliban mula berundur dan kemudian mereka berkumpul semula pada satu masa. NATO telah bergabung dengan Amerika Syarikat dan pemerintah Afghanistan yang baru mengambil alih pada tahun 2004, yang mana orang yang bersongkong dengan peristiwa ini iaitu Hamid Karzai. Hamid Karzai ini adalah salah seorang yang kuat dengan Amerika Syarikat dan dia dilantik sebagai presiden untuk Afghanistan pada 2004 itu. Akan tetapi Taliban dia tidak berputus asa dan terus menerus menyerang Afghanistan pada ketika itu. Lonjakan ketenteraan ketika pemerintahan Presiden Barack Obama pada tahun 2009 membantu dengan menambahkan lagi 30,000 tentera Amerika Syarikat masuk ke Afghanistan, yang mana mereka menekan lagi Taliban. Akan tetapi ia hanya berlaku pada tempoh yang tidak begitu lama, sehingga 2014 di penghujung tahun itu pasukan tentera NATO mengakhiri misi pertempuran mereka dengan menyerahkan tanggungjawab keselamatan kepada Afghanistan, iaitu pada tahun ini dan rundingan damai antara Amerika Syarikat dan Taliban dimulakan dengan pemerintahan Afghanistan hampir langsung tidak terlibat dan persetujuan penarikan diri dilakukan pada Februari 2020 di Qatar. Perjanjian Amerika Syarikat dan Taliban tidak menghentikan serangan Taliban, di mana mereka dikatakan mengalih tumpuan kepada pasukan keselamatan dan orang awam di Afghanistan. Dan dengan ini wilayah kawalan Taliban semakin berkembang. Baik, itu adalah salah satu sebab dan kesannya di atas pergaduhan atau
perbalahan di antara Amerika Syarikat dan Afghanistan dan Amerika Syarikat. Baik, sebab kedua iaitu perebutan tempat. Bermula dari Soviet lagi. Mana mereka masuk di Afghanistan. Sebenarnya Amerika Syarikat, Soviet dan China ni mereka sudah berperang untuk mendapatkan satu tempat perkhidmatan seaport yang sangat penting, itu Gwadar Port yang berada di Pakistan. Contoh, pada tahun 2005-2015 telah berlakunya tanda tangan di antara Pakistan dan China dalam satu tanda tangan yang diberi nama CPEC, China Pakistan Economic Corridor. Ini kerana Gwadar Port ini berada pada satu titik tengah Asia yang mana ia akan menghubungkan Belt and Road, satu jalan perdagangan yang diciptakan oleh China. Dan kesan dari ini, kita di dunia ini, umat di dunia ini akan menyaksikan lagi kurang dari 10 tahun dari sekarang, China akan menjadi nombor 1 kuasa besar dunia. Baik, selepas itu kita pergi kepada sebab yang ketiga, kebangkitan Taliban pada 2015. Kesannya Taliban melancarkan berbagai serangan ke bangunan parlimen di Kabul dan Kunduz, yang mana kita tahu bahawa Taliban itu sendiri adalah rakyat Afghanistan. Baik, sebab itu izinkan saya ingin menceritakan sedikit mengenai Taliban. Baik, Taliban itu mula diasaskan pada 1994 dan terdiri daripada kalangan pelajar yang berlairan Nubandi yang terkenal di Pakistan dan Afghanistan. Tubuhnya Taliban itu sendiri adalah di atas dasar kecewa dengan pejuang-pejuang mujahidin di Afghanistan yang datangnya dari berbagai pihak dan puak yang akhirnya mereka keluar pada 1992. Dan pada 1996 dapat dilihat Taliban memegang tampuk kepimpinan Afghanistan sehingga 2001. Namun pada 2001 seperti kita tahu, terdapat campur tangan dari Amerika Syarikat dan mereka mula menghantar tentera masuk ke dalam Afghanistan dan mula membuat peperangan besar-besaran ke atas Taliban, yang di mana mereka iaitu Amerika Syarikat mengatakan bahawa Taliban ini adalah teroris, penganas dan cuba untuk menyembunyikan Osama bin Laden. Sebab dari situ media mula menyemburkan kisah-kisah yang buruk tentang Taliban, yang mana kebanyakan media mengatakan bahawa pada ketika itu iaitu Taliban pada 1996, yang mana pada ketika itu Taliban amatlah ekstrim dalam peraturan mereka. Contohnya, wanita tak boleh sambung belajar, wanita mesti pakai burqa, jika tidak boleh dikenakan hukum mati. Lelaki yang tidak menunaikan solat Jumaat dan menaruh jamban dikenakan hukum mati. Tetapi itu adalah pada Taliban pada ketika 1996 yang mana diketuai oleh Muhammad Omar. Akan tetapi untuk masa sekarang Taliban amatlah bersifat diplomatik dan terbuka, yang mana Taliban pada ketika ini, sekarang ini diketuai oleh Hibatullah Akhundzada. Beliau amatlah baik apabila membawa Taliban ke arah yang lebih terbuka dan diplomatik. Baik, di situ saja iaitu perkongsian saya itu mengenai sebab dan kesan daripada peperangan pertelingkahan di antara Afghanistan dan Amerika Syarikat. Dan kita berbalik kepada pihak moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Muhammad Aiman atas penerangan dan tentang faktor dan kesan perbalahan tersebut yang begitu padat dan tersusun sekali. Sebentar tadi, ahli panel kedua kita telah menerangkan antara faktor yang menyebabkan perbalahan tersebut menjadi terlalu lama adalah kerana kelompok Taliban yang masih melakukan serangan walaupun rundingan damai antara Amerika Syarikat dan Afghanistan telah dimulakan. Jadi kita dapat lihat di sini bahawa Taliban sangat berkeras untuk tidak mahukan kedamaian terhadap penduduk awam Afghanistan, malah meluaskan lagi kuasa mereka ke wilayah-wilayah di dalam Afghanistan tersebut.
Baiklah, saya ingin mengajukan soalan seterusnya kepada ahli panel yang ketiga, iaitu Nur Syafiqah binti Muhammad Firdaus, untuk memberikan cadangan penyelesaian masalah atau cara untuk mengatasi masalah seperti ini daripada berlaku. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator kita yang baik hati dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana meluangkan waktu untuk mendengar tentang cadangan penyelesaian yang saya akan bawakan, iaitu cadangan dan penyelesaian masalah antara cara mengatasi masalah yang berlaku di perang Afghanistan. Jadi saya ada dua cadangan masalah. Yang pertama ialah kerajaan Afghanistan perlu memikirkan cara untuk berdamai dengan pihak pemberontak, kerana selama ini Afghanistan mengharapkan bantuan daripada kerajaan Amerika Syarikat dan pasukan tenteranya dari segi bantuan keselamatan rakyat dan negara dan bantuan keuangan dan lain-lain lagi. Cadangan kedua ialah dengan menyelesaikan masalah politik di Afghanistan, kerana Afghanistan mempunyai masalah tentang perebutan kuasa antara pemberontak dan ahli kerajaan. Jadi beberapa ahli kajian membuat analisis bahawa jika menamatkan perebutan kuasa di Afghanistan dapat menyelesaikan masalah perebutan kuasa di Afghanistan. Ketua pasukan Taliban juga bersetuju dan mencadangkan hal yang sama, iaitu mengakhiri masalah politik yang ada. Jadi seterusnya saya akan bercakap tentang kesimpulannya tentang bagi perang Afghanistan 2001 hingga 2021. Perang Afghanistan 2001 hingga 2021 dimulai pada Oktober 2001 setelah serangan WTC 11 September di Amerika Syarikat memulai kempennya perang melawan terorisme mereka di Afghanistan dengan tujuan menggulingkan kekuasaan Taliban yang dituduh melindungi Al-Qaeda serta menangkap Osman bin Laden. Aliansi Utara Afghanistan menyediakan mayoritas pasukan dengan dukungan dari Amerika Syarikat dan negara-negara NATO, antara lainnya Britania Raya, Perancis, Belanda dan Australia. Nama kod yang diberikan oleh Amerika Syarikat untuk konflik ini adalah Operasi Kebebasan Abadi, Operation Enduring Freedom 2001 hingga 2014 dan berubah nama menjadi Operation Freedom Sentinel 2015 hingga sekarang. Presiden George W. Bush menuduh Osman bin Laden sebagai aktor utama penyerangan 11 September 2001. Osman bin Laden diduga disembunyikan oleh Taliban, kelompok yang menguasai Afghanistan. George W. Bush meminta Taliban untuk menyerahkan Osman bin Laden, tetapi Taliban menolak mereka, meminta bukti-bukti yang lebih jelas kepada Amerika Syarikat. Namun kali ini Amerika Syarikat yang menolak dan menganggap permintaan Taliban sebagai hal yang mengulur waktu. Kemudian pada 7 Oktober 2001 AS memulai Operasi Kebebasan Abadi, Operation Enduring Freedom bersama dengan Inggeris. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Nur Syafiqah atas cadangan dan cara yang positif untuk mengatasi masalah ini daripada berlaku lagi. Cadangan dan cara-cara tersebut dapat dipraktikkan oleh kelompok Taliban khususnya dan juga masyarakat di seantero dunia supaya tiada perbalahan yang berlaku dan masyarakat di seluruh negara dapat hidup dengan aman damai tanpa kucak-kacir. Para hadirin sekalian, nampaknya kita sudah berada di penghujung forum pada hari ini. Begitu banyak sekali info yang telah dibincangkan oleh para ahli panel kita dan seharusnya kita menjadikan perkara tersebut sebagai pengajaran buat masyarakat dan negara pada masa akan datang. Kesimpulannya, masyarakat harus bersatu padu mengekalkan keamanan negara supaya tidak berlakunya perkara yang dapat merosakkan kedamaian antara negara dengan negara lain. Oleh yang demikian, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada ketiga-tiga ahli panel pada hari ini, iaitu Muhammad Aizat Hakimi, Muhammad Aiman dan Nur Syafiqah kerana sudi melibatkan diri
dalam forum ini secara atas talian, dan tidak lupa juga kepada para penonton yang turut hadir secara atas talian. Jadi, saya ingin menutup tirai forum pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian saja daripada grup kami. Sekian, terima kasih.